Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatia binti Muhammad Isa dari kelas NHSP 3B Fakulti Sains Kesihatan. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu dualisme. Objektif kajian: mengenal pasti latar belakang ideologi dualisme, mengenal pasti perbezaan dualisme menurut Barat dan Islam, mengetahui tentang ciri-ciri ideologi, mengenal pasti kesan dari ideologi dualisme dan membuat kesimpulan terhadap ideologi yang dikaji. Dualisme bermaksud sistem atau teori yang berdasarkan kepada dua prinsip yang berbeza dan menyatakan bahawa ada dua substansi. Perkataan dualisme ialah berasal daripada bahasa Latin iaitu dualis atau duo yang bermaksud dua dan ismus atau isme yang bermaksud kata nama bagi suatu kerja. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, dualisme membawa erti fahaman yang berasaskan kepada dua prinsip yang saling bertentangan seperti kebaikan dan kejahatan dan antara gelap dan terang. Kewujudan ini wujud apabila dua sifat yang ketara saling bertentangan dalam diri seseorang. Manakala dualisme dalam ilmu agama merupakan hubungan antara Tuhan dan makhluknya atau Tuhan dengan alam semesta. Konsep dualisme ini dianggap sebagai entiti alam atau elemen yang lebih halus dan sukar ditelaah oleh mata kasar, di mana ianya boleh diproses dan dihasilkan oleh otak manusia sendiri. Manakala dalam konteks orang Melayu, dualisme ini adalah berdasarkan kepada penilaian orang Melayu terhadap sifat dan tingkah laku sesuatu seperti objek yang dilihat, dirasa dan didengar berdasarkan sumber alam. Contohnya, contoh yang boleh diambil adalah seperti langit dan bumi, hitam dan putih, dan laut dan pantai. Seterusnya, latar belakang dan sejarah dualisme. Thomas Hyde memperkenalkan istilah dualisme ini pada sekitar tahun 1700 untuk menunjukkan konflik antara baik dan jahat iaitu antara Omzat dan Arimain dalam Zoroastrianisme, doktrin masyarakat Iran kuno yang secara penuh terbentuk pada abad ke-7 sebelum Masihi. Beliau menyatakan bahawa setiap perkara terdiri daripada dua perkara berbeza iaitu zat dan kesedaran akal. Hal ini disokong dan digunakan oleh tokoh René Descartes yang mengingatkan tentang kewujudan jiwa berkait rapat dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. René Descartes diangkat sebagai bapa falsafah moden disebabkan oleh peranannya mencetuskan falsafah berdasarkan keyakinan diri dan dihasilkan oleh pengetahuan akliah. Beliau adalah tokoh yang menggerakkan rasionalisme pada zaman falsafah moden yang diikuti oleh Spinoza dan Leibniz. Descartes telah menaikkan kembali aliran rasionalisme pada zaman Yunani kuno. Beliau telah menyatakan asas falsafah mestilah daripada akal fikiran dan bukanlah berlandaskan perasaan, berlandaskan keimanan, ayat-ayat suci dan selainnya. Pandangan beliau dikaitkan dengan sifat dualisme minda dan jasad. Konsep yang dipegang oleh Cartesian mempunyai persamaan dengan tokoh seperti Socrates dan Plato yang merumuskan bahawa manusia terlahir dari dua gabungan jasad dan minda yang berbeza antara satu sama lain. Kerana sifat jasad yang adalah alam benda yang diketahui umum, tidak sedar dan tidak memenuhi ruang, manakala minda pula bersifat alam idea yang peribadi, sedar dan tidak memerlukan ruang fizikal. Ciri-ciri ideologi dualisme. Konsep dualisme ini diertikan sebagai pandangan hidup tentang alam dan nilai yang melahirkan budaya dan peradaban barat. Pandangan dualisme adalah berteraskan falsafah yang menggunakan dasar penilaian rasio manusia yang bersifat relatif yang bergantung kepada ruang dan waktu dan bukanlah pengetahuan yang berdasarkan kepercayaan agama ataupun diwahyukan. Selain itu, ciri dualisme ini dilihat dalam bentuk semua aspek dalam falsafah, agama dan metafizik yang memberi impak dalam proses memahami, menganalisa dan merumuskan hakikat ilmu dan kebenaran. Dalam konteks falsafah,
Dua elemen atau prinsip yang digunakan untuk menganalisis proses mengetahui, manakala dualisme dalam konteks metafizik adalah untuk merungkai semua hakikat atau beberapa aspek yang berkaitan. Manakala dalam konteks agama pula, dualisme disimpulkan sebagai kepercayaan wujudnya dua kuasa atau Tuhan yang berlainan. Dalam kata lain, ialah ada pertentangan di antara dua elemen berbeza tetapi berkait rapat seperti benda dan roh, jasad dan fikiran, baik dan buruk, Tuhan dan agama, dan dunia dan rohani. Contoh pendekatan yang boleh disimpulkan adalah manusia, makhluk yang mempunyai dua personaliti yang cenderung ke arah baik atau yang buruk. Terdapat beberapa bahagian dualisme yang berkait rapat seperti aliran idealisme dan materialisme. Konsep idealisme menggunakan minda sebagai elemen penting yang dipopularkan oleh George Berkeley pada tahun 1685 sehingga 1753. Istilah ini diambil dari perkataan idea yang bermaksud sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini adalah aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Konsep ini dikira sebagai satu ajaran, fahaman atau aliran yang beranggapan bahawa realiti terdiri pada roh, jiwa, idea dan pemikiran. Penggunaan jasad manusia adalah sebagai sarung sahaja. Tempat minda digunakan dalam perbuatan manusia. Jasad tidak penting dan tidak memberi sebuah makna jika tiada minda ataupun idea dalam sesuatu jasad. Bahkan dalam konsep ini, jiwa manusia adalah bersifat rohani. Manakala konsep materialisme dikenali sebagai fizikalisme yang mengutamakan jasad manusia sahaja. Fahaman dalam materialisme ini memfokuskan bahawa dunia ini tidak ada selain dari material alam. Aliran ini mengetengahkan tentang penggunaan minda sebagai elemen atau hasil akibat yang dijana daripada aktiviti otak manusia. Akan tetapi aliran ini menolak sebarang elemen rohani atau roh dalam diri manusia yang di mana ia adalah semata-mata jasad dan tidak lebih daripada itu. Hal ini dapat dilihat dari kritikan yang dilontarkan oleh ulama barat yang menentang materialisme, seperti materialisme hanya berlandaskan kepada kejadian dunia dan kehidupan asal itu sendiri, walhal dalil telah menunjukkan adanya sumber rohani dari luar, iaitu Tuhan. Seterusnya, perbezaan fahaman dualisme menurut Barat dan Islam. Fahaman dualisme mempunyai pandangan yang berbeza berdasarkan Barat dan Islam. Terdapat beberapa konteks baik yang dijadikan contoh dan ada pula fahaman dualisme yang disalahertikan. Perbezaan fahaman menurut Barat. Semasa berlakunya revolusi sains di Eropah pada abad ke-17 hingga ke-18 Masihi, fahaman dualisme telah didebatkan dengan idea oleh tokoh-tokoh Barat dalam konsepsi mereka berkaitan sains dan nilai. Kesimpulannya, René Descartes mengetengahkan dualisme akal dan jasad, manakala David Hume pula tentang dualisme fakta nilai dan Immanuel Kant pula memfokuskan tentang dualisme sains agama. Descartes menggunakan konsep dualisme akal jasad yang boleh dilihat logiknya tentang penyelidikan pula perlu bermula dengan keraguan terhadap sesuatu perkara daripada akal untuk mendapatkan sesuatu ilusi kepada panca indera. Beliau berpendapat bahawa rasional akal adalah perlu dalam menganalisa keadaan atau objek untuk mendapatkan hasil kepada jasad itu sendiri. Tokoh David Hume pula merumuskan tentang dualisme yang membezakan fakta dengan nilai. Pernyataan tokoh Hume ini boleh diartikan dengan sesebuah fakta daripada pemerhatian empirikal, tidak boleh disertakan dengan kesimpulan yang berdasarkan nilai moral, tetapi perlu berunsurkan sebab dan akibat dengan dalam menilai fakta. Immanuel Kant pula merumuskan tentang dualisme sains agama yang popular sehingga kini. Elemen kesedaran diri yang diperkenalkan oleh beliau boleh diartikan dengan seseorang manusia boleh mencapai kesedaran diri apabila manusia itu dapat
Penerimaan konsep dualisme menurut para ulama Islam pula boleh dikatakan mempunyai lebih pemikiran kepada negatif daripada positif yang bertentangan dengan tokoh barat. Menurut Islam, dualisme ini memisahkan antara ilmu Tuhan dengan ilmu manusia sepenuhnya. Seperti contoh yang dapat dilihat antara agama dan sains, akal dan wahyu, manusia dan Tuhan yang berlainan dari tradisi Islam. Matlamat wahyu diturunkan bertujuan untuk menjadi pengantara antara Tuhan dengan manusia, akan tetapi dengan adanya dualisme ini, konsep ini beranggapan bahawa ilmu manusia bersifat mutlak yang sebenarnya dan menolak ilmu Allah semutlak-mutlaknya. Para ulama menegaskan bahawa konsep dualisme boleh memberi impak yang negatif, iaitu mempengaruhi akidah dan akhlak dan bukannya bersifat bersepadu. Kesannya terdapat beberapa golongan yang kesempitan ilmu dan tidak dapat membezakan antara ilmu kehidupan dan ilmu syariah, iaitu golongan tabligh yang melupakan pembangunan dan menjadikan ilmu rohani sebagai panduan hidup semata-mata. Terdapat kritikan yang positif dan negatif dalam perkembangan aliran dualisme ini. Pada dasarnya, impak positif yang boleh diambil oleh umat Islam ketika itu adalah perkembangan ilmu yang telah diketengahkan dengan adanya idea baru tentang isu-isu agama yang boleh dibincangkan oleh ahli ilmuwan. Kemajuan ilmu dalam tamadun Islam berkembang pesat pada abad ke-9 hingga ke abad ke-10 yang merangkumi hadis, ulumul Quran, tafsir, fiqh, serta falsafah, kalam dan sains. Kesannya pada ilmuwan Muslim dan para intelektual memiliki kepakaran yang banyak dan mempunyai pelbagai ilmu agama dan umum. Contohnya tokoh yang terkemuka ialah Al-Shafir, Ibn Sina, Ibn Rushd, Al-Razi dan ramai lagi memberikan satu ekspektasi dan bukti yang kukuh bahawa adanya kesepaduan antara ilmu agama dan sains yang boleh juga mempengaruhi pemikiran ilmuwan barat pada ketika itu. Salah satu kelebihan yang membantu dalam peradaban manusia adalah hubungan antara sesuatu perkara sangat berkait rapat antara satu sama lain walaupun pada dasarnya mempunyai dua bahan yang terpisah. Ini ditunjukkan oleh tokoh Descartes pada zaman pembangunan yang menyatakan bahawa zat dan pemikiran saling berkait rapat walaupun keduanya merupakan dua substansi yang berbeza. Terdapat juga impak negatif yang menyebabkan kemunduran sains dalam dunia Islam. Kritikan ini adalah disebabkan oleh faktor penganut yang terlalu taksub terhadap mazhab dan pemikiran mereka yang bercanggah dengan ajaran Islam. Berpunca daripada perbezaan fahaman dalam tafsiran terhadap Al-Quran dan hadis. Ini menyebabkan wujudnya situasi sosio-politik semasa dan pengaruh kebudayaan luar. Dua kumpulan yang tak bersefahaman ini dikenali sebagai rasionalis dan tradisionalis. Rasionalis mengetengahkan tentang akal fikiran dan ijtihad, manakala tradisionalis menjadikan wahyu semata-mata sebagai sumber. Pada tahun 1798 di Mesir, dengan wujudnya pemahaman barat di Mesir, sekolah-sekolah moden yang berorientasikan barat diwujudkan. Hasilnya, pelajar terdedah dengan kurikulum yang hanya ada ilmu pengetahuan dari barat dan tidak diajar perihal agama sama sekali. Terdapat juga perubahan pada amalan hidup dan agama apabila hadirnya elemen tasawuf yang bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Hal ini menyebabkan umat Islam kurang berkembang dan mengalami kemunduran dari segi ilmu pengetahuan dan pemikiran. Pada asalnya, pemikiran tasawuf yang selari dengan penerapan oleh Al-Ghazali memberi ajaran tentang akhlak mulia untuk memerangi kemungkaran dan pada masa yang sama mencari kedamaian jiwa dan fikiran. Akan tetapi, terdapat penyelewengan fahaman dalam aliran tasawuf yang memberi impak negatif, iaitu para Islam yang mengajar tasawuf hanya fokuskan tentang hal kerohanian dan menyisihkan semangat kemajuan dalam duniawi dan akibatnya nilai kemasyarakatan hilang kerana mereka hidup bersendirian dan mengasingkan diri daripada masyarakat. Seterusnya, tokoh barat yang terpengaruh dengan falsafah dualisme. Martin Heidegger merupakan salah seorang tokoh barat yang terpengaruh dengan falsafah dualisme. Beliau telah melahirkan konsep fenomenologi dan eksistensialisme
yang akhirnya melahirkan era baru iaitu pasca modernisme. Terdapat 4 elemen dalam konsep dualisme yang diperkenalkan oleh Martin Heidegger iaitu 1. Apa yang wujud berhadapan dengan apa yang mewujud. Kedua, apa yang wujud berhadapan dengan apa yang difikirkan. Yang ketiga, apa yang wujud berhadapan dengan apa yang dilihat kewujudannya. Dan yang keempat, apa yang wujud berhadapan dengan apa yang seharusnya. Beliau juga melahirkan dualisme baru iaitu realisme dan idealisme. Realisme adalah aliran yang memahami bahawa kenyataan atau realiti yang hadir luar dari kesedaran dan tidak sama sekali berhubung dengan kesedaran. Manakala idealisme pula membawa erti aliran yang berkaitan dengan realiti yang wujud seiringan dengan kesedaran manusia itu sendiri. Manakala tokoh Islam yang terpengaruh dengan konsep dualisme ialah Al-Ghazali. Beliau merupakan cendekiawan agung yang telah mewujudkan kesepaduan ilmu agama dan sains. Beliau telah memfokuskan tentang akal dan hati tidak dapat dipisahkan, seperti elemen lain yang memberi ciri-ciri jiwa dan roh dan kaitannya dengan tingkah laku perbuatan manusia. Para imam barat menyatakan manusia terdiri daripada jasad dan jiwa. Tapi menurut Al-Ghazali, jiwa adalah substansi tetap yang berdiri dengan sendiri dan subjek yang mengetahui, manakala jasad bersifat fizikal. Jika seluruh badan mati, baik zahir ataupun batin, kedua-duanya berikutan tetapi bukan jiwa. Akal dan hati adalah dua unsur yang dapat menggariskan nilai kejiwaan manusia. Beliau menjelaskan bahawa badan adalah sesuatu material yang bergerak dengan jiwa iaitu kalbu sebagai penggerak kepada jasad tersebut. Pada peringkat awal pengenalan tasawuf, Al-Ghazali telah mengamalkan ilmu yang bertujuan untuk mencegah kemungkaran dan mendapat kedamaian jiwa dan fikiran. Tetapi, terdapat penyelewengan pengikut ajaran Islam yang menyalahgunakan tasawuf tersebut dan hanya memfokuskan tentang ilmu rohani semata. Seterusnya, kesan dualisme terhadap peradaban manusia. Salah satu kesan ialah dualisme pendidikan. Dualisme dalam pendidikan dikatakan memisahkan antara ilmu agama dengan contemporary, manakala satu lagi pendidikan sekular yang mengetepikan agama. Dualisme menjadi pengasingan antara ilmu agama dan ilmu selain agama iaitu ilmu sains atau ilmu moden. Corak sistem pendidikan terpisah menjadi kebangsaan dan keagamaan. Dalam pendidikan kebangsaan, corak ini memfokuskan tentang ilmu selain ilmu agama dan akliah yang bersifat sekular dan menekankan aspek akal dan fizikal. Manakala sistem pendidikan tradisional menumpukan tentang keagamaan semata-mata yang bersifat rohani, akhlak dan ilmu nakliah. Dengan itu terbinanya institusi pendidikan tradisional seperti pesantren, surau dan sekolah pondok di Malaysia. Semasa kemerdekaan di Tanah Melayu, telah tertubuhnya sekolah rendah dan menengah yang mewujudkan akta untuk pengajaran agama Islam sebagai mata pelajaran yang wajib di dalam sesebuah sekolah. Dan wujud juga sekolah yang berasaskan pendidikan agama Islam seperti sekolah rendah, sekolah menengah dan sekolah kebangsaan agama. Penubuhan sekolah seperti ini bertujuan untuk melahirkan cendekiawan dan golongan profesional Islam yang mempunyai ilmu seimbang baik dari segi ilmu syariah dan juga ilmu kejuruteraan, perubatan dan sains teknologi. Fahaman dan amalan dualisme berlanjutan perkembangannya sehingga memberi impak dalam pembentukan nilai dan identiti pelajar kepada institusi formal seperti sekolah, universiti, madrasah dan juga non-formal iaitu keluarga dan sosial. Seterusnya, kesan dualisme dalam perundangan. Dualisme perundangan telah memecahkan kepada kategori perundangan syariah dan perundangan sivil. Sistem dui mahkamah ini mempunyai bidang kuasa dan peruntukan undang-undang yang berlainan, tetapi terdapat beberapa peruntukan perundangan syariah yang mengambil undang-undang mahkamah sivil. Selepas kemerdekaan telah tercapai di Tanah Melayu, skop perundangan telah berteraskan perlembagaan persekutuan yang berasaskan sistem perundangan dualisme. Sejarah telah mencatatkan bahawa perundangan Islam jenis syariah telah lama dilaksanakan setelah penemuan batu bersurat pada tarikh 22 Februari 1303 Masihi dan pelaksanaan hukuman kanun Melaka yang berkaitan dengan kesalahan jenayah syariah yang melibatkan hukum hudud, kisas dan takzir telah berlandaskan Al-Quran dan hadis.
Hudud dikategorikan sebagai hukuman jenayah yang dilaksanakan oleh orang Islam dan dikuatkuasa di negara Islam. Akibat dari kolonialisme Barat di Tanah Melayu, telah tersebarnya pengenalan undang-undang dari penjajah Barat. Kesannya terdapat kewujudan dui sistem perundangan di negara bekas jajahan yang diadaptasi di Tanah Melayu, Undang-Undang Harta dan Perundangan dalam hal peribumi. Contoh kegunaan dui mahkamah yang digunakan adalah dalam pembuktian kes iaitu perundangan sivil, keterangan dan pembuktian mengikut adalah merujuk Akta Keterangan 1950, manakala perundangan syariah membuat keputusan berpandukan status yang berbeza mengikut negeri. Hal yang demikian kerana perundangan syariah mempunyai hak eksklusif negeri. Langkah penambahbaikan perundangan syariah tetap dilakukan bagi memastikan negara menjadi stabil dan seimbang dalam undang-undang syariah dan sivil dan mengenal pasti kekurangan dan kelemahan dalam sistem perundangan. Konflik telah wujud menjadikan Malaysia lebih peka untuk meletakkan. Kesimpulannya, dualisme dapat memberikan kebaikan dan juga mempunyai keburukan di dalam perkembangan Islam. Peradaban manusia dapat dicapai dengan lahirnya ahli intelektual yang memberikan idea baru setelah menelaah konsep dualisme ini. Tuntasnya, kritikan dan konflik yang dihadapi oleh konsep ini khususnya dalam bidang pendidikan dan bidang perundangan telah mewujudkan proses penambahbaikan yang digubah untuk kesejahterakan umat Islam di Malaysia. Kini giliran kita untuk peka akan kesan dualisme di negara kita. Sesungguhnya, kehormatan dan kemuliaan diri, masyarakat serta negara terletak pada kekuatan ilmu dan ilmu yang bermanfaat akan menjadikan seseorang itu sentiasa berusaha di samping memperkembangkannya di atas landasan syariat. Saya akhiri pembincangan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.